Tuan-tuan masuk perumahan orang kaya, di semua tempat ada. Bila kita masuk kawasan-kawasan perumahan ni, yang kebanyakannya semua jutawan lah dalam tu, bila kita masuk, setiap rumah seronok tak tengok? Setiap rumah tu seronok kita tengok, sebab setiap rumah tu berbeza. Yang ni konsep kayu, yang ni konsep atas batu, bawah kayu, yang ni konsep, semua unik. Tuan-tuan, perempuan sekalian, begitulah syurga. Setiap rumah dalam syurga itu mewah dan indah. Gaji sama kau ustaz, ni nak keluar dalam syurga ni kan ada tempat membeli belah dan sebagainya. Ada. Boleh tengok tajuk syurga ada dalam YouTube. Saya bukan promote diri saya, tuan-tuan. Tengoklah tajuk ceramah siapa pun tentang syurga. Macam mana kehidupan tuan-tuan perempuan pagi ni, tuan-tuan pegang ni, rasa lah macam tu syurga. Tuan-tuan angkat cawan, ada air ni, bismillah. Begitulah akan berlakunya tegukan air di dalam syurga. Ada nafsu kan sekarang? Ada nafsu kan? Dalam syurga masih bernafsu. Maksudnya ustaz, yang nikmat-nikmat syurga ni semua ada dalam, nikmat-nikmat dunia ni semua ada dalam syurga? Ya, semua ada dalam syurga. Semangat tak nak hidup, tuan-tuan? Kalau macam tu, semangat tak nak buat benda baik? Semangat tak untuk bersabar bila diuji oleh Allah? Semangat. Baru kita dapat jawapan kenapa orang alim, orang soleh tak kejar dunia ni. Sebab yang kita kejar sekarang ni akan musnah, dan yang mereka kejar itu yang ada dalam syurga. Kenderaan ada ustaz? Kenderaan. Tuan-tuan dengarlah ceramah tentang syurga. Tuan-tuan akan tengok, tuan-tuan akan tahu bahawa bagaimana kehidupan syurga tu. Buah-buahan, kenderaan, burung, ikan. Orang yang suka dengan burung, dia tanya, ustaz, burung ada dalam syurga ustaz? Burung. Orang yang gila tengok gambar ni, dia tanya apa? Ustaz, kamera ada dalam syurga? Kamera. Dia tanya tak? Dia tanya kamera ada? Kita ada. Ustaz, lagu ada ustaz? Lagu, muzik. Ibn Abbas jawab, umat Nabi Muhammad yang paling alim tentang tafsir Quran, namanya Ibn Abbas. Ibn Abbas jawab, dia kata dalam syurga esok, bila kita rehat-rehat di rumah masing-masing apa semua, teringat lagu. Pokok-pokok yang di depan rumah kita tu, belaga, dia bunyi lagu tu. Kita niat baru niat, bunyi lagu. Rugi tak pengorbanan hak hidup ni? Tak rugi. Orang yang celak akhirat, dia takkan nampak rugi untuk buat benda-benda baik. Jadi celak akhirat, tuan-tuan. Kemudian syurga yang jumhur ulama ahli sunnah kata 4, Firdaus yang paling tinggi, kemudian Aden disebutkan, kemudian Ma'wa, dan kemudian Na'im. Jadi semua disebut dalam Quran 4. Setiap orang ada istananya masing-masing. Apabila mereka masuk ke dalam istana mereka, kata Nabi, orang yang paling rendah kedudukannya, apabila masuk ke dalam istananya di dalam syurga, dia mendapati ada 10,000 khadam untuknya. Orang gaji 10,000. Hadis ni riwayat Imam Tabrani, dan rawi-rawi dia thiqah. Tuan-tuan, kita hari ni kalau ada duit, kita nak ada orang gaji? Nak. Basuh kereta seorang, basuh kereta je. Dah kereta bukan sebiji. Di dalam syurga takkan kereta sebiji. Sultan Brunei pun 5,000 biji. Sultan Brunei 5,000 biji kereta dia. Bukan kereta kancil, bukan kereta wira, kesemuanya kereta mewah. Tuan-tuan jangan fikir jauh, ustaz, 10,000 khadam nak buat kerja apa ustaz? Lah, kalau kereta dia 5,000, berapa orang perlu? Nampak? Rumahnya besar, tukang masaknya ramai, tukang urutnya bertukar ganti, yang potong kuku seorang khadam. Allahu Rabbi. Sampai bila ustaz? Selama-lamanya. Allahu Akbar. Mereka tidak tidur di dalam syurga. Maka di dalam syurga Allah membuang tidur. Ahli syurga tidak buang air besar, ahli syurga tidak buang air kecil, dan ahli syurga tidak pun meludah membuang kahaknya. Tetapi kita kena ingat, dalam syurga semua nikmat ada. Nikmat yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh orang lelaki ialah nikmat bidadari. Semua orang perempuan bidadari. Nabi cerita dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, setiap ahli syurga masuk ke dalam istananya ada 2 bidadari. Yang ni hadis sahih. 2 orang. Kedua-duanya saling berbaik-baik. Sesiapa yang ahli syurga, maka dia akan didoakan oleh bidadarinya. Ni sejak kita hidup ni.
Ya Allah, mudahkanlah urusan suamiku. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk dia beribadah kepadamu. Dan ketika mana isteri yang jahat di atas muka bumi menyakiti suaminya, mengingkari suaminya, berlawan dengan suaminya, kata Nabi dalam hadis yang sahih, isterinya di dalam istana sana di dalam syurga akan menjerkah isteri di atas dunia itu, wahai wanita, celakalah kamu berbuat kasar dengan suamiku. Tengok tuan, bakal isteri di sana, bakal isteri di sana dah marah dah, bakal isteri di sana dah marah dah. Yang diciptakan oleh Allah, wanita-wanita yang tidak ada ibu, yang tidak ada ayah, diciptakan oleh Allah seperti Allah menciptakan Adam alaihissalam. Kita terima. Maka bidadari kesemuanya tidak ada ibu dan ayah. Mereka manusia seperti kita, 100% manusia seperti kita, senyum seperti kita, berjalan seperti kita. Persamaan di antara kita dengan bidadari ialah kedua-duanya, yang suami tadi tampan, yang isteri tadi cantik, mereka hidup selama-lamanya, mereka tidak mengeluarkan peluh pun di dalam syurga. Nabi bercerita bahawasanya orang-orang lelaki bersama berjima dengan isteri-isteri mereka. Kita ingat dalam syurga dia tak ada nikmat tu. Bahkan itulah yang nikmat yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih, dan Allah sebutkan secara tidak langsung di dalam Al-Quran. Wahum fi syughulin fakihun. Mereka sibuk di dalam syurga, di dalam istana mereka. Lalu sahabat tanya, apakah yang mereka sibuk itu ya Rasulullah? Ibnu Abbas mentafsirkan ayat itu, mereka sibuk memecahkan keperawanan isteri-isteri mereka. Tuan-tuan, semua nikmat-nikmat dunia Allah sediakan dalam syurga untuk Allah bagi tahu kepada kita, tak perlu kalian kejar dunia yang sementara. Berkorbanlah hidup kalian untuk aku akan berikan nikmat selama-lamanya dalam syurga. Apabila kita duduk di depan pintu syurga, Allah tukarkan tubuh badan kita. Tubuh badan, tangan, kaki, muka, kepala ini, semua ni akan ditukar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana? Di depan pintu syurga. Allah akan ubah kita menjadi situ nadhira'an, 60 hasta tinggi. Tuan-tuan, kalau lebar pintu pun lebih kurang 1000 km, lebar pintu syurga. Kalau kita kecil macam mana nak masuk? Bukan macam mana, maksudnya jenuh berjalan, teruk untuk berjalan, jauh dan luas sangat. Maka Allah SWT tinggikan kita. Ini hadis sahih. Kesemuanya ditukarkan umur mereka menjadi 33 tahun, lelaki dan perempuan. Ini satu riwayat. Maka untuk memastikan setiap ahli syurga menggunakan nikmat syurga secara maksimum, Allah memudahkan mereka. Mereka berjimak sepuas-puasnya. Tuan-tuan, perkara jimak ni Nabi cerita, sehingga kan sahabat tanya, ya Rasulullah, mampukah mereka berjimak dengan isteri-isteri bidadari mereka dalam syurga sebanyak itu? Nabi kata ya, kerana setiap orang lelaki diberikan kekuatan 100 orang lelaki. Isteri yang salehah, suami yang saleh akan duduk sekali dalam syurga. Kalau mereka nak, Allah bagi istana masing-masing. Tetapi kalau nak duduk sekali, boleh duduk sekali. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau kami nak anak dalam syurga, bolehkah? Nabi kata boleh. Dan anak itu dilahirkan, kemudian dia terus membesar. Kita suka anak semua kecil selama-lamanya, suka anak yang dah besar, dah boleh ni dah. Orang perempuan kata, ustaz, seronoklah mereka. Orang perempuan kata, seronoklah orang laki-laki boleh bidadari selama-lamanya muda, selama-lamanya bidadari itu remaja, dan selama-lamanya bidadari itu kekal darahnya. Allah cerita dalam Quran, sifat bidadari itu ialah fihinna qasiratut tarfi. Isteri-isteri kalian di kalangan bidadari, sifat dia yang pertama ialah dia tidak pernah memandang lelaki lain. Lam yatmithunna insun wala jan, tidak pernah disentuh oleh lelaki lain. Sekiranya seorang bidadari ludah ke dalam air lautan dunia, kesemuanya menjadi tawar. Sekiranya seorang bidadari, kata Rasulullah, mempamerkan mukanya ke atas bumi ini, nescaya harum semerbaklah muka bumi Allah ini. Seorang
Tuan baru cerita bidadari. Lalu isteri Nabi tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di antara bidadari syurga dan wanita dunia yang mukminah, tuan-tuan apa jawab Nabi? Subhanallah. Nabi kata, bal nisaun mu'minatun afdal minal hur. Kata Nabi, bahkan wanita-wanita mukminah yang masuk syurga lebih cantik dari bidadari, lebih wangi dari bidadari, lebih mulia dari bidadari, dan lebih jelita daripada bidadari. Barulah kita suami-suami dunia ni kata, kalau macam tu tak apa ustaz, nak duduk sekali ya dan syurga. Baru tahu bahawasanya isteri kita jauh lebih cantik daripada bidadari ketika mana mereka beriman dan masuk syurga, masuk dalam syurga beserta dengan kita. Akhir sekali tuan, setelah kita tinggal dalam syurga, ada makan, ada minum, ada bersiar-siar, sama macam kehidupan dunia tuan-tuan. Ada pusat membeli belah, ada pusat membeli belah yang kita akan pergi membeli belah. Di dalam syurga ada jual beli. Cuma bezanya syurga dengan dunia, di syurga semua barang yang kita nak kita dapat. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Allah Ta'ala kata, aku berjanji apa saja yang mereka minta aku akan bagi dalam syurga. Dalam syurga ada pasaraya. Hadis sahih, kalian akan pergi berjual beli, membeli di pasar raya, dan bayaran ketika itu ialah subhanakallahum. Itu harga bayarannya. Tuan-tuan pergi kedai jam cantik, ada 1000 jenis jam. Setiap orang tak sama, ada yang suka jam jarum, ada yang suka digital, ada yang jam tengkorak, ada yang jam buah-buah sikit, ada jam tak sama, tapi semua mahal. Ketika kita ke pasar raya di dalam syurga, kita boleh ambil mana saja jam yang kita nak, dan bayaran ketika mengambil barang itu ialah subhanakallahum, maha suci engkau ya Allah. Lalu kita pun ambil. Satu hari malaikat buat jemputan, iaitu Allah undang ke satu tempat. Tuan-tuan, satu hari Allah undang semua ahli syurga, daripada syurga yang paling bawah sampailah syurga yang paling atas, untuk pergi ke satu tempat yang ahli syurga kesemuanya tidak pernah sampai. Lalu kesemua ahli syurga pergi dengan kenderaan kita. Jauh kita pergi, sampailah di suatu tempat, kita pun diberikan makan, kita diberikan minum. Kita nampak Nabi itu, kita nampak Rasul ini, kita nampak itu dan ini. Bila berada di satu tempat, lalu Allah SWT pun berkata-kata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, adakah kalian telah redha denganku? Allah tanya, wahai hamba-hambaku, apakah kalian telah redha denganku? Kita jawab, wa ma lana la narda ya Allah. Mana mungkin kami tak redha sedangkan kamu telah memasukkan kami dalam syurga. Mana mungkin kami tidak redha sekarang ini kami sihat selama-lamanya, kami kaya selama-lamanya, kami gembira selama-lamanya, kami mulia selama-lamanya, maka kami redha ya Allah. Allah kata, aku nak berikan sesuatu yang lebih daripada itu. Lalu penduduk syurga tidak tahu apakah yang akan dikurniakan oleh Allah. Dalam keadaan penduduk syurga tak tahu apa yang nak dikurniakan oleh Allah, Allah Ta'ala pun berfirman kepada seluruh penduduk syurga, ya ibadi, aku telah redha kepada kalian, dan bermula dari saat ini aku tidak lagi akan murka kepada kalian. Dan ketika itulah Allah mempamerkan wajahnya. Kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni adalah kemuncak satu orang berada di dalam syurga, ialah ru'yatullah, melihat Allah. Apabila Allah mempamerkan zatnya, kita tak tahu kan, dengan mata kah, dengan hati kah, wallahu alam. Hanya bakal penduduk syurga yang akan melihat zat Allah. Ketika mereka melihat zat Allah, mereka pun tertunduk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh tanggunglah nikmat melihat zat Allah. Tuhan yang selama ni kita sembah, tuan-tuan, kita sembah, kita tak nampak apa. 40 tahun kita semayang, kita tak nampak apa. Satu hari kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah kemuncak nikmat yang akan diperlihatkan oleh Allah kepada penduduk syurga. Seperti mana orang-orang beriman berkumpul di dunia pada hari Jumaat,
dalam syurga juga ada waktu yang kita akan saling berkumpul dan berjumpa di antara satu sama lain. Moga-moga kita dikurniakan oleh Allah dengan nikmat berada selama-lamanya di dalam syurga.